apa dia Sofia? Apa dia yang pertama ni? Section 9 Copy statement ni contoh macam hirer tu dia beli kereta, dia dah bayar bulan-bulan, lepas tu dia minta dekat owner tu dia nak statement berapa yang dia dah bayar lepas-lepas tu dan berapa lagi yang akan tertunggak yang belum dia bayar lagi. Okey. Pandai pun. Senang je kan Sofia? Just mention je apa yang kita baca kan. Okey, contohnya Sofia hirer. Dah bayar dah setahun. Tiba-tiba Sofia kata, I nak statement lah. I dah bayar berapa banyak sebenarnya. Adakah I bayar sebenarnya setiap bulan? Okey je, cantik je. Tante ada tunggakan. Ataupun kalau ada tunggakan, tante ada interest lah. So Sofia berhak untuk tanya. Okay, request dekat owner atau financier maklumat-maklumat tersebut dan Sofia kena mohon secara bertulislah information tersebut, iaitu selain daripada apa yang Sofia sebut tadi, interest yang terakru daripada tunggakan tersebut, adakah tunggakan yang belum lagi dibuat ataupun bayaran yang dibuat tu adakah lancar semuanya. Okay, and then lepas Aisyah Sofia Balkis mohon untuk statement tersebut, financial position punya statement tu, tanggungjawab owner ialah dalam tempoh 14 hari ni owner kena serahkan juga apa yang owner hirer minta. The owner must give the statement to the hirer within 14 days from the date receive the written request or application. Cuma sekarang ni teknologi dah tinggi. Kadang email hari ni dah boleh dapat terus. Okay, tak macam dulu. Dulu 14 hari tu normal. Sekarang ni segera pun boleh dapat. Hari yang sama pun boleh dapat. Okay, paling lama pun 2 hari lah. Teknologi kita dah tinggi And then itu ingat 14 hari. Alright. So lepas tu. Saya tanya. Ya. Yang copy statement relating to his financial position tu biasanya orang minta dekat bank ke macam mana? Of course dekat bank lah sebab owner tu banker kan. Kita akan minta kat bank lah. Orang yang terlibat dalam agreement, parties involved in the hire purchase agreement is hirer and owner. So of course kita request dekat owner. Owner je yang tahu record payment kita. Okay. Kalau you nak tahu, dulu ada satu cerita lah yang mana hirer ni suruh orang bayarkan. Percaya. Rupanya orang tu bayar selang sekali. Adalah tunggakan kan. Jadi memang hak kita lah sebagai hirer untuk mohon statement tersebut. Mungkin ada tunggakan. Maknanya itu hak yang termaktub dalam undang yang mana owner tak boleh delay lambat-lambatkan. Dalam tempoh 14 hari dia kena beri. Dan kita pula kalaulah bulan 1 baru minta, bulan 2 minta, kita tak dilayan, tak apa. Okay, kita tak dilayan, bulan ketiga minta, kita tak dilayan, tak apa. So kalau kita sebagai banker ataupun financier tu, dalam tempoh 3 bulan, permintaan kita untuk benda yang sama, boleh tidak dilayan oleh owner sebab syarat dia paling cepat selepas 3 bulan. Maksudnya kalau Sofia Balkis dah minta bulan 1, paling cepat bulan 4 baru boleh minta. Sebab tak ada beza bulan 1, 2, 3 tu. Tak ada beza yang ketara lah. So paling cepat adalah 3 bulan selepas tu. Okay, itu yang you kena ingat lah. Saya dapat 14 hari daripada pihak owner. 3 bulan pula kita kena tahu tak boleh minta dalam tempoh 3 bulan. Okay, so seterusnya yang penting dalam statutory rights yang ini ialah kita boleh lihat ada satu lagi jumlah iaitu 1 bulan dan 1,000 Okay, 1 bulan dan 1,000 tu apa sebenarnya? Okay, kalaulah owner ni dia kan kena tunaikan dalam tempoh 14 hari untuk financial statement yang kita request. Tapi berterusan pula sampai 1 bulan. So bila berterusan sampai 1 bulan, owner tu atau bank itu boleh dikenakan penalti RM1,000. So biasanya bank ni RM1, bukan RM1 dia berkira, 1 sen pun dia berkira. So bila letak RM1,000 ni biasanya dia orang tak akan delay lah. Dia akan bagi dengan sesegera mungkin. Kalau tak ada peraturan ni, tak ada penalti macam ni, mungkin dia orang akan suka-suka je lah nak buat apa dia nak kan. Sampai bila dia suka lah dia akan serah pada kita. Tapi undang-undang dah kata paling lewat 14 hari, maksudnya within 14 days. Lebih sampai 1 bulan kena RM1,000. Kita pula sebagai hirer janganlah pula within 3 months minta benda yang sama.
So kita nak minta secepat mungkin pun lepas 3 bulan. So kita akan ingat 3 bulan, 14 hari, 3 bulan, 1 bulan, 1,000. Ingat macam tu. Okay, itu yang pertama. Alright, clear Yang kedua ialah right to appropriation of payment. Right appropriation of payment of high purchase goods lah. Contoh katakanlah Mustaqim dia beli kereta Honda HRV satu dan juga dia beli kereta Honda CRV satu. Owner adalah Maybank. Lepas tu dia beli lagi satu motor Honda juga. Maybank juga owner dia. So dalam keadaan tertentu, biasa orang yang suka beli banyak kereta ni businessman lah kan. Dia punya income boleh mencanak naik tiba-tiba kan dalam masa tertentu. Kalau orang makan gaji ni statik. Kalau gaji besar tu mungkinlah boleh beli serentak 2-3 kenderaan kan. Tapi jaranglah berlaku. So sebelum ni kita dah belajar dah. Kalau 3 item same owner separate agreement tu satu. Yang keduanya ialah katakanlah Mustaqim berhadapan dengan satu situation agreement tu untuk 3 item tu dia bayar setiap awal bulan. So dia rasa susah ada kesukaran nak bayar serentak 3 item tu dalam satu masa yang sama. Honda HRV, Honda CRV dan juga motor Honda besar tu. Ada ke? Motor besar lah katanya. Dia nak bayar bulan tu serentak macam banyak. So Mustaqim boleh request dekat bank untuk appropriatekan. I nak bayar Honda HRV ni hujung bulan. I nak bayar Honda CRV ni tengah bulan. Yang ni 1 bulan. Atau actually boleh juga. Okay, untuk Honda BRV ni I nak bayar 4 bulan sekali. Yang ni I nak bayar sebulan sekali, I nak bayar 3 bulan sekali. As long as you bayar ikut circle yang betul, tak ada masalah. Okay, you kena request lah dekat owner tapi bila kata 4 bulan sekali tu, you dah bayar 4 bulan in advance sebelum tu. Tunggu 4 bulan akan datang. Okay, orang bisnes boleh lah guna rights kat sini section 10. Alright, itu maksudnya bila lebih daripada satu barang, same owner dan you hadap insufficient fund nak bayar serentak dalam satu masa yang sama. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga ialah right to apply for an order for goods to be removed. Okay, siapa nak cuba? Nak explain tentang rights yang ketiga ni? Anyone? Salah tak apa? Senang je you all. Jangan buang masa. Tak kisah. Betul ke, salah ke, tak tepat ke, penting saya nak tengok you memvolunteerkan diri you all. Okay, please. Okay, Mustaqim penyelamat. Okay, apa tu Mustaqim? Apa yang saya faham dah. Okay, kalau untuk nombor 3 ni, penyewa dia kena simpan barang dekat alamat yang dinyatakan dekat dalam agreement tersebut. Betul. So kalau Hairul ni dia macam dia kan tak boleh alihkan barang tu ke tempat lain. So kalau dia nak alihkan tu, dia kena mohon dekat mahkamah untuk dapatkan perintah yang membenarkan untuk dia mengalihkan barang tersebut. Kat mahkamah mana tu Mustaqim? Mahkamah Magistrat. Alhamdulillah, sungguh lurus jalan ditunjukkan Mustaqim ya. Okey, kenapa Mustaqim kita kena minta kat mahkamah Magistrat nak alihkan barang tu agaknya? Mungkin nak elakkan daripada orang kata macam kita bawa lari barang tu. Kan. Sebab apa? Sebab bukan kita owner, kita hire je kan. Owner berhak tahu kat mana barang yang kita bagi sewa tu, owner bagi sewa tu tak boleh suka-suka nak bawa kat mana-mana lah. Sedar dirilah macam tu. So dalam undang-undang memang menyatakan, kalau lah dalam ingat tak must contain certain detail, termasuk kat mana kereta tu kita nak simpan. Kalau Mustaqim masa buat hire purchase agreement tinggal kat Melaka. Ada alamat kat Melaka, kat mana Mustaqim simpan kereta tu. Okay, sebab itu kereta owner. Kalau you default, dia boleh cari kat mana kereta dia. Jadi bila Mustaqim kata kalau lepas 5 bulan duduk Melaka, naik pangkat kena pergi KL. So kalau ikut undang-undang ni, Mustaqim nak kena pindahkan kereta tu ke KL. Okay, dan tak boleh suka-suka pindahkan ke KL. Kenalah minta consent atau maklumkan kepada magistrat yang kereta tu akan berpindah ke
KL. Biasanya practice itu undang-undang lah, by practice. Kalau setakat within Semenanjung Malaysia ni, kalau kita buat pindah, katakanlah kita duduk Melaka, transfer ke Kedah sekalipun, jaranglah bank nak tanya, inquire kita kenapa kita tak update, kenapa kita tak mohon dekat Magistrate Court, sebab bank sekarang teknologi dah tinggi kan, dia boleh detect je. Simpanlah dalam hutan simpan mana pun, dia boleh detect lah. Tapi setahu saya kalau Sabah, Sarawak atau luar negara, yang itu wajib lah. Okay, itu wajib. Ada proses yang lanjut lagi. Tapi kalau setakatlah Semenanjung, kalau ikut strict interpretation memang kenalah mohon ikut proses biasa. Kan surat kereta tu bukan kita punya. Tapi ikut praktisnya memang tak ada apa-apa isu. Okay, you bawa within Semenanjung, mana-mana tak ikut proses mohon dekat Magistrate Court pun tak ada apa-apa persoalan dan pertikaian daripada owner lah setakat ini. Dia simple. Maksudnya selagi owner rasa dia boleh detect you all, boleh contact you, dia tak ada masalah. Okay, itu satu. Yang ketiga, thank you Mustaqim. Saya harap yang ketiga ni adalah orang cuba jawab juga. Okay, right to assign. Okay, siapa nak cuba right to assign? Remove tu senang sikit lah. Assign ni sikit challenge lah. Anyone, siapa nak cuba right to assign? Saya lah, Madam. Oh, very good. Okay, Liana. Silakan Liana. The hire ni dia bukan owner of the good. Jadinya dia tak ada hak untuk suruh jadi ni tak ada hak untuk jual atau transfer goods tu dekat orang lain. Jadi, sebab dia lepas tu dia pun kena bayar installment under hire purchase agreement and tak boleh suruh orang lain untuk bayarkan bagi pihak dia. Very Tapi good. Okay. under section 12.1 katanya dia boleh bagi Assign. assign his right dekat orang lain tapi dengan persetujuan dengan persetujuan daripada owner. Okay, very good. Lepas tu tapi owner boleh je refuse dia punya Consent. dia punya consent if ada valid reason. Tapi kalau owner tu refuse tanpa bagi alasan yang munasabah, hire tu boleh assign dia punya right tu tanpa pengatuhan owner selepas dia dapat daripada high court punya decision. Wow, okay. Bila Liana cuba fahamkan ni? Semalam, Madam. Semalam. Nampak tu Baihaki. Semalam lagi dah Liana baca. Okay, so thank you Liana sebab effort awak tu saya bantu betulkan sedikit lah apa yang ataupun tambahkan lagi kefahaman tentang assign ni. Okay, kita tahu hire purchase goods tu ownership remain with the owner, kita hire je, kita tak ada ownership. So kita nak assign, tak bolehlah suka-suka nak assign dekat orang yang kita nak. Kita nak assign pun kenalah minta consent daripada owner. Macam nak remove tadi pun kan kena minta kena maklumkan dekat Magistrate Court kan. Yang ni apatah lagi nak assign dekat orang lain. So kena minta consent daripada owner. Tapi kalau lah owner ni dia tak nak bagi consent ataupun macam ni, dia bagi consent dengan sebab dengan reason yang tak sepatutnya lah, tak munasabah. Contoh, okay, katalah Liana dah assign dekat dia punya adik untuk hire purchase goods tersebut. And then owner kata, you bayar extra, you tambah lagi satu guarantor, baru I bagi you assign. Okay, yang itu mahkamah kata you can assign without a consent of the owner. Tapi you memang kena mohon mahkamah tinggi lah dan declare lah kenapa you kena juga assign tanpa consent owner, iaitu ada dua sebab, dia minta additional payment dan dia minta additional guarantor. Okay, memang betul you kena minta consent, tapi kalau consent tu tak munasabah, syarat untuk you dibagi consent tu tak munasabah, contohnya minta bayaran tambahan dan juga guarantor tambahan, sedangkan guarantor sedia ada dah ada, you boleh terus assign tanpa consent owner dekat High Court. Itu saja syarat dia. Tapi kalau lah owner kata, okay, you ada tunggakan sebenarnya, you settlekan tunggakan semua. Dan cost you nak assign dekat adik you tu, you bayar. Sebab bila kita nak buat assign agreement, akan ada agreement barulah antara kita dengan adik tu. And then ada cost stamping, register dokumen tu, you kena bayar. Saya tanya banker tentang
praktisnya assign. Dia kata biasanya bank tak pun banyak yang orang buat. Dia lebih kepada refinance lah. Refinance tu dia macam lebih selamat lah. Sebab terus tukar nama, yang bayar tu terus tukar. Hirer yang A jadi hirer yang B. Macam tu. Okay. Alright. So ingat dalam right to assign ni, pertama kita sentiasa ingat bahawa kita adalah hirer yang tak ada ownership. Dan kita nak buat apa-apa kena minta consent owner. Tapi sekalipun owner ada hak milik, kita tak ada hak milik, kita juga ada ruang untuk assign tanpa consent owner. Tapi sekiranya dia beri alasan yang tak munasabah, tetap kena melalui proses undang-undang, mohon kepada Mahkamah Tinggi. Tetapi kalau dia request, okay you nak assign, bayar tunggakan-tunggakan yang you dah buat dulu baru I benarkan. Kadang-kadang orang dia suruh je orang sambung bayar, dia tunggakan dia tak mampu bayar lah tu. 6 bulan tak bayar, kereta dah nak kena tarik kan. Tu yang dia senyap-senyap, tak ikut proses biasa. Suruh sambung bayar supaya nama tak blacklist. Itulah isu dia biasanya. Okey, itu right to assign. Jadi you kena ingat yang itulah. Nak assign kena minta consent owner, tapi kalau consent owner tu syarat tak munasabah, boleh assign tanpa consent dekat High Court. Tapi kalau requestnya adalah bayar tunggakan dan juga bayar kos yang terlibat dalam assignment tu, okey. You kena settlekan baru you boleh assign. Itu saja yang penting dalam right to assign. Okey. Madam nak tanya. Ya. Kenapa kita yang solitary nombor 3 tu, kenapa kita kena pergi magistrate court? Okey, dalam hierarchy of court, magistrate court ni adalah mahkamah paling rendah sekali Mula-mula magistrate court, bawah sekali, lepas tu high court, magistrate court, lepas magistrate court tu session court, lepas session court tu high court, lepas high court tu appeal court, lepas appeal court atas sekali federal court yang ada dekat Putrajaya tu. So bila dalam akta kata magistrate court, maksudnya bidang kuasa paling rendah paling kecil. So benda kecil lah, isunya isu kecil sahaja. So tak perlulah melalui proses mahkamah yang lebih tinggi. So dia dah sebut magistrate court dan kita follow sahaja. So dia tak sesesak high court, tak sesesak session court. Macam itu sahaja reason dia. Okay Amirul? Saya dah faham. Alright. Saya pun dah faham kenapa magistrate. Itu je lah. Magistrate court tu salah satu nama mahkamah paling rendah yang diketuai oleh magistrate. Selepas magistrate court tu akan diketuai oleh hakim. Magistrate adalah hakim mahkamah rendah, tapi kita tak panggil hakim. Session court pun adalah subordinate court, tapi kita panggil hakim. Yang dekat bench tu kita panggil hakim. Judges lah. Okay, alright. So kenapa magistrate court? Sebab bidang kuasanya kecil dan isu minta consent untuk remove ni pun adalah benda yang simple lah. So kita refer magistrate court. Dia adalah, bila sebut court dia adalah formal kat situ, tapi dia dalam bidang kuasa yang kecil lah. Okay, alright. So siapa nak cuba pula rights yang seterusnya, right by operation of law? Ada sesiapa nak cuba? Cepat. Liana dah cuba, Sofia Balkis, Mustaqim. Sofia, Liana dengan Mustaqim satu kelas ke? Madam. Satu grup juga ke? Betul. Yang lain mana? Nampak tu performance group dah ketara dah kat situ. Yang lain mana? Cepat. Saya nak dengar pandangan daripada grup lain pula tentang right by operation of the law. Cepat, jangan bagi saya drag sampai pukul 6 ni Kang. Cepat. Cuba je, salah tak apa. Mana ni? Aisyah Anis Jais. Aisyah Anis. Tunggu you all lambat lah. Aisyah Anis. Okey Aisyah. Apa yang Aisyah faham right by operation of law? Kalau macam yang hanya tu meninggal. Kuat sikit suara Aisyah, dekat mikrofon sikit. Sebab kena hujan, selain tak apa. Okey. Kalau hari tu dia meninggal atau bankrupt, hire purchase agreement tu dia takkan tamat, tapi dia akan pass pada orang lain under law. Dia tidak akan apa? Takkan tamat. Tamat.
Okey, kalau meninggal tak akan tamat, akan pas pada orang lain tu siapa agaknya? Personal representative atau liquidator ataupun orang cakap macam kepercayaan. Itulah Aisyah tak baca lah tu kan. Okey Aisyah. Aisyah Anis. Yang lain-lain pun dengar Okey, sebenarnya kalau Hairul tu hidup, mungkin dia nak minta consent untuk assign. Kan dia nak assign dekat Mustaqim ke, nak assign dekat Daniel Iskandar ke, nak assign kat siapa dia nak, dia boleh suka hatilah. Tapi bila meninggal dunia, tu sebab by operation of law. Okey, ada 3 benda dalam operation of law ni. Meninggal dunia, Hairul bankrupt, ataupun Hairul ni adalah company, dia winding up. Ada 3 situation. Satu, Hairul meninggal dunia, Hairul tu bankrupt, dan Hairul tu kalau company dia tak panggil bankrupt, dia panggil winding up. So dia right title and interest akan transfer by operation of law. Dari sudut perundangannya, orang yang meninggal ni, Hairul meninggal ni, right title interest hire purchase goods tu akan pas kepada personal representative iaitu waris. Macam abang meninggal dunia kan, hutang installment itu akan berpindah kepada waris. Waris mana yang sanggup nak ambil tanggungjawab tu kan. So bincanglah, siapa takkanlah ramai-ramai kan, salah seorang lah bincang. Okay, sama ada nak bayar dia beradik jadi kereta keluarga ke, ataupun seorang je mampu. Abang rasa abang je mampu lah, ataupun semua tak mampu, kita terpaksa jual kereta ni. Benda tu kena diuruskan seterusnya lah, dan biasanya waris. Okay. Dia punya tempoh lepas meninggal, kita kalau tak bayar kan kereta tu boleh kena tarik kan, sebab kereta tu bukan kita punya, repossess namanya. Tapi kalau Hairul ni meninggal, ada tempoh lebih lama sebelum kita punya kereta arwah Hairul tu 4 bulan dia tempoh dia 4 bulan. Kalau kata nanti kita belajar repossession kejap lagi, kalau Hairul tu hidup, dia tak bayar 2 bulan berturut-turut, dah boleh timbul hak owner nak repossess. Tapi kalau meninggal 4 bulan. Okay, lepas 4 bulan. So kenapa 4 bulan? Sebab tempoh proses meninggal dunia tu ambil masa kan, perbincangan diperlukan, ambil masa. So 4 bulan lah. Jadi kalau meninggal dunia Hairul tu, right title interest akan pas kepada personal representative. So waris akan bayarlah, sambung bayar ataupun nak jual ke apa ke, personal representative yang akan uruskan. Itu kalau meninggal. Kalau bankrupt pula, okay, kita sebenarnya bila bankrupt, you all kena tahu tu sebab kenapa orang bankrupt, dia kadang-kadang segera-segera tukar segala harta dia atas nama orang lain. Sebab dia tak ada power dekat harta dia. So harta orang bankrupt akan dikawal oleh satu badan yang menguruskan harta orang-orang bankrupt atau company yang winding up. Jadi by operation of law, bila Hairul bankrupt, right title interest akan pas kepada trustee in bankruptcy. Okay, dan kalau company liquidator. So ada badan khas yang mentadbir harta orang bankrupt ni. Berapa ramai Hairul yang bankrupt baru kerja dah beli kereta mahal, lepas beli kereta mahal, lepas tu tak mampu nak bayar, dah kena tarik kereta tu kan. So right title interest tu tidak akan berpindah kepada waris, dia akan berpindah kepada satu badan yang menguruskan harta orang-orang bankrupt. Yang mana Hairul ni pun tak ada power nak uruskan harta tu. Bukan nama dia, bukan dia yang ada legal power kepada harta yang sebelum tu dia kononnya ada hak lah. Okay. Alright, itu kalau bankrupt ataupun winding up. Bezanya individu kita panggil bankrupt, kalau company kita panggil winding up. Right? Itu je you nak beza. Kalau assign, memang Hairul sendiri decide nak assign kat siapa. Operation of law, undang-undang yang decide siapa yang akan dapat, yang akan urus right title interest that's hire purchase goods. Okay? Alright, settle. Okay, ada apa-apa nak tanya ke? Clear Madam? Ya? Saya nak tanya kan, kalau
orang ni bankrupt, jadi ada satu badan yang uruskan tu. Kalau dia uruskan tu, apa je yang dia buat dengan kereta tu? Kalau dia simpan je, tak ke rugi untuk financial institution tu? Dia memang macam itulah proses dia kan. Memang sebenarnya bila kereta tu tak berbayar, memang pihak dia akan dalam proses kereta tu dilelong lah. Sampai proses kereta tu dilelong. Akan dibeli secara lelongan dan bayaran selepas lelongan tu akan berterusan. Akan dibayar oleh si bankrupt. Itu proses dia. Okay, proses dia rugi tak rugi tu memang itu yang dia akan buat. Diorang takkan rugi terus tapi diorang at least akan dapat something. Maksudnya kereta tu akan melalui proses lelongan lah. So dapat juga duit daripada lelongan tersebut dan dia akan dapat duit daripada bayaran bulanan si bankrupt. Hirer yang bankrupt tu. Walaupun mungkin kalau dulu 500 setiap bulan dia dapat, sekarang mungkin dapat 100 ataupun ada kes RM50 je. Sebab memang hirer dah tak ada duit, dah bankrupt. Macam tu. Sekarang tempoh jumlah bankrupt dah meningkat. Dulu 10,000 dah boleh bankrupt. Sekarang saya difahamkan 30 ke 50,000 baru boleh declare bankrupt lah. Macam tu. Dia ada dia punya consequence, legal consequence untuk orang-orang yang bankrupt ni. Okay, right. So itu je Sofia nak tanya. Betul madam. Okay, alright. Menjawab soalan ya. Menjawab. Madam, nak tanya. Ya Liana. Kan katanya kalau hirer meninggal dunia, dia punya waris akan ambil alih. Jadinya kan waris tu kan kena bayar. Jadinya dia akan guna harta si mati ataupun guna harta waris tu. Biasanya itu sebenarnya tak kisah dari sudut, maksudnya yang penting kalau dari sudut bank lah, yang bank tahu aku nak kereta ni, kalau kau tak nak kena tarik kau bayar. Kau nak ambil daripada duit waris ke, kau nak ambil daripada duit kau sendiri ke, contohlah itu bank. Cerita kita dengan bank bayar. Tapi dari segi harta pusaka, dari segi hak itu undang-undang lain lah. Kalaulah duit si mati yang bayar, maka anak-anak si matilah yang akan dapat hak tu. Kan, macam tu. Itu dari sudut faraid lah pula kan, isu faraid. Kalau katalah ada anak-anak hirer tu ada anak-anak, bayar adik-beradik, bayar guna duit arwah. Takkanlah adik tu nak ambil kereta tu kan. Macam itulah. Okay, jadi kena benda-benda macam ni lah kadang jadi konflik. Kalau kita tak bijak menguruskan harta, boleh bergaduh, boleh bermusuh, atau mungkin tanpa sedar termakan harta anak yatim kan. Tapi biasanya diorang akan bincang macam ni lah. Kalau lancar semua kan, okay, abang sulung kata tak apalah abang sambung bayar, kereta ni abang akan ambil terus. Macam tu. Sebab kalau tak bayar akan masalah juga. Kan kita kena tarik nanti dia akan banyak isu berbangkit lepas tu. Macam itulah. Faham Liana? Faham madam. Madam. Sorry madam. Buku 5 ni saya ada pemilihan bola baling. Jadinya boleh ke? Awak nak bersukan? Tapi saya dah minta kawan saya rekod dan saya akan dengar. Okay, alright. So saya bagi 5 minit lagi boleh? Boleh. Thank you madam. So dengar lagi sikit lah. So lepas 5 minit Liana boleh keluar Madam, boleh saya tanya. Kalau kan ini duties of hire, tapi saya nak tanya kalau contohlah kereta dah beli cash, hire dah meninggal tapi kereta tu dah beli cash, owner dia tak boleh ambil ke? Itu maksudnya Amirul tak jelas lagi sale and purchase dengan hire purchase. Kalau kereta tu dah bayar cash habis, then itu dah jadi hak hirer lah, hirer dah jadi owner dah. So bank tak boleh ambil. Bank akan salah lah kalau bank ambil, sebab bank hanya ada hak bila kita masih lagi bayar monthly installment. Clear Ingat kan kita belajar hire purchase? Ingat, tapi saya kurang faham yang bahagian kalau kereta dah beli cash, hirer boleh jadi owner lah. Of course, maksudnya you bayar sepenuhnya kan.
The moment kita bayar kereta kita sepenuhnya, kita akan jadi hak milik, jadi owner lah. Sebab kita dah baik, sebab tujuan kita buat hire purchase ni sebab kita, katakanlah kejap lagi kita akan pergi early completion. Kalau kita memang pada awal bayar terus dekat dealer, dah jadi hak milik kita. Bank dah tak involve langsung dah. Kita involvekan bank, bila bank bayar dekat dealer, bank akan buat agreement dengan hirer. So kita kena bayar monthly installment. So monthly installment tu sebanyak tu kita hanyalah hirer yang tak ada ownership. Of course bila kita default, bank akan tarik kereta tu. Tapi kalaulah dalam tempoh 9 tahun, tahun keempat kita bayar semua. Hak milik dah penuh dah kat kita. Tukar nama dekat grant dah jadi hak milik kita. Bank memang langsung tahu, dia tak boleh nak minta pun dekat kita. Sebab dia dah dapat dah duit yang dia sepatutnya berhak dapat. Okay? Alright. Okay. Clear Amirul? Dengar madam. Terima kasih. Okay, sama. Okay, apa soalan Amirul tanya tadi boleh dikaitkan juga dengan student rights yang ke-6 dan ke-7. Yang ke-6 dan ke-7 ni iaitu right to early completion of the agreement. Dan yang ke-7 adalah right to terminate the agreement. Okay, sebab Sofia Balkis nak pergi bola tampar, saya terangkan yang ni supaya Sofia dapat. Madam, bukan saya madam. Liana. Liana. Dah keluar dah ke? Dah Belum? Okay, dengar. Ada. Dengar, saya nak tutup yang ni, tutup untuk yang duties ni, Liana boleh terus pergi Lepas ni saya akan terangkan repossession. Yang tu baru Liana akan dengar record. Okay, bukan Sofia ya Liana. Okay. So, beza antara early completion dengan termination. Okay, katakanlah Sofia Balkis sign hire purchase agreement 7 tahun. Okay, 7 tahun. Sebulan bayar 1,000. Tahun ketiga tiba-tiba kerajaan beli tanah ayah Sofia Balkis 1 juta. Setiap adik-beradik Sofia dapat seorang 100,000. Kereta yang Sofia Balkis bayar setiap bulan ada lagi 50,000 je. So dapat 100,000, Sofia tak nak fikir banyak, panjang, dia terus settlekan hutang. Dia nak tukar terus nama dia kepada dekat grant tu. Okay. So early completion maksudnya sebelum 7 tahun yang ditandatangani, Sofia decide untuk settle awal. So bila settle awal, maka Sofia akan jadi owner lah. Bank tak boleh, tak boleh. You kena tunggu 7 tahun baru you boleh dapat ownership. Bank tak boleh sekat, itu hak kita. Okay, dan kita sebagai hirer akan dapat advantage iaitu kita akan dapat rebate. Katakanlah kau totalkan 3 tahun baki lagi kena bayar 67,000. Tapi bila kita decide nak bayar tahun keempat seluruhnya full settlement, kita mungkin bayar 45,000 sahaja. Itu antara benefit yang kita akan enjoy. Kita dapat rebate, bukan sahaja rebate dari segi bayaran tu, tapi kita juga dapat rebate dari segi insurance dan juga insurance lah. Okay, dan kita akan dapat ownership. Itu kelebihan dia. Dapat rebate maksudnya diskaun lah sebab kita dah pendekkan tempoh tu. Yang mana kalau tiba-tiba owner tak benarkan, kita boleh challenge lah. Ini adalah hak kita sebagai hirer. Tetapi kalau termination ialah, bezanya ialah agreement tamat juga. Agreement hire purchase tamat sebab Sofia, okay bukan Sofia lah, katakanlah kawan Sofia, decide nak terminate agreement, tak nak proceed. Biasanya kita decide nak terminate ni kalau kereta lah sebab memang kita mampu nak bayar. Jarang orang sewa beli kereta niat dia nak terminate. Sebab bila terminate, kita kena pulangkan kereta tu. Biasa memang kita nak beli kan? Tapi benda ni boleh berlaku bila hirer tu sendiri, contoh sebab PKP kerja kena terminate. So tak ada duit nak bayar. So dia kata kalau dia tak terminate, dia pun memang tak mampu bayar. So dia akan terminate agreement, dia akan pulangkan kereta tu kepada owner. So bila pulangkan kereta tu kepada owner, apa yang berlaku ialah hutang tu tetap wujud sebenarnya. Katakanlah kereta tu 7 tahun ikat, ada lagi 50,000. Tahun keempat, dia terminate, ada 50,000 juga. So apa yang boleh dilakukan ialah owner akan nilaikan kereta tu semasa. Malangnya kereta ni memang akan susut nilai. Kereta kita yang kita beli 100,000 pada tahun keempat mungkin hanya 40,000. So bank akan tolak harga kereta
semasa dijual, kita pulangkan tu 40,000, bank akan tengok hutang kita dengan dia. Hutang kita 50,000. 50,000 tolak 40,000, kita hilang kereta, 10,000 kita tetap kena bayar dekat bank. Okay, itu sebab jarang orang bila dia tak mampu bayar dipulangkan. Sebab dia tahu kereta tak dapat, hutang tetap kena bayar kan. Tu kadang dia bawa lari sana lah. Dia macam-macam lah, tapi akhirnya kena juga repossess. Kan, tu sebabnya you all kalau nak beli kereta tu ikutlah kemampuan sendiri. Rezeki tu biar berkat, baru kerja bagilah mak ayah lebih sikit, belanja adik-beradik kan. Ini nampak kereta Honda sikit, nampak grand, beli. So dia boleh jadi bankrupt atau default lah. So terminate ni ialah bila you decide terpaksa terminate dan pulangkan kereta tu, biasanya harga hutang dan harga kereta akan ada baki hutang kita kena bayar. Kalau baru setakat 4 tahun lah. Okay? Itu cerita dia. Of course ownership tak akan ada dekat kita lah berbanding dengan early completion. Early completion kita akan dapat ownership. Kita dapat diskaun. Tapi kalau kita decide untuk terminate, pulangkan kereta, kalau hutang lagi tinggi, tolak dengan harga kereta masih ada hutang, kita kena bayar hutang, ownership tak ada, entah-entah interest lagi berganda. Okay, tak mampu nak bayar. Kecuali biasa pernah berlaku. Saya pernah tengok lah. Ada rakan saya di pensyarah dulu, dia kahwin, dia tak ada anak. Suami dia sakit tiba-tiba, sakit jantung. Kereta dia dah bayar, dia ikat 5 tahun, dah bayar 4 tahun. So ada setahun lagi belum bayar. So bila 5 tahun ni banyaklah dah bayar awal kan. Orang Melayu kita suka 9 tahun, yang ni 5 tahun. So 4 tahun dah bayar, tahun kelima suami dia meninggal dunia. Kereta tu kereta suami dia. So dia tak ada anak dan dia tak tahu bawa kereta. Kebanyakan isteri dia akan sambung bayar kalau dia tahu bawa kereta dan tahu nilai kereta tu kan. Kebetulan isteri tak pandai bawa kereta. So dia tak ada anak. So dia pulangkan kereta tu kepada bank. Bila pulang kereta kepada bank sebab hutang tinggal sikit. Hutang tinggal 10,000. Kereta 20,000. Harga semasa waktu tu. Kalau Honda contohnya dia punya nilai tinggi sikit kan. Harga semasa waktu tu. So 10,000 dia dapat. Kereta tu dia pulangkan. Okay, sebab harga kereta lebih tinggi daripada harga hutang. Kenapa? Sebab dia dah bayar lama. Biasanya orang akan decide sambung je bayar. Sebab tinggal sikit je lagi nak dapat ownership. Tapi dia decide untuk jual satu lagi sebab dia tak boleh nak tengok kereta sebagai kenangan dia dengan arwah kan. So dia jual, dia tak nak fikir macam tu lah. So ada dua situation lah. Bila kita decide to terminate, kalau harga kereta tu lebih rendah daripada hutang, kita tetap kena bayar hutang. Kereta tak dapat macam tu. Kalau tiba-tiba hutang tu tinggi, tu sebabnya faktor deposit yang kita bayar, faktor kita ikat pendek yang kita buat. Kadang-kadang masa kita return kat situlah kita punya kereta mungkin lebih tinggi daripada hutang. Tapi kalau deposit tak bayar, ikat sampai 9 tahun, interest dia banyak lah. Tu sebab bila you tak mampu bayar, you return, you nak terminate, rupanya hutang tu lebih tinggi daripada harga semasa kereta ketika itu. Okay, clear tak semua orang? Jelas? Jelas. Jelas Yes. So boleh beza right to early completion dengan right to terminate. Yeah. Okay, Liana boleh pergi ya. Dah clear kan? Dah complete dah 7 duties tu. Okay, ya Amirul. Saya nak tanya untuk right to early completion of agreement ni. Kalau yang macam saya tanya tadi, yang pasal owner tu, kan kita dah bayar habis tapi owner tak nak agreement dalam kontrak tu 9 tahun. Kita nak bayar habis. Tetapi owner dia tak nak, dia suruh kita bayar macam biasa. Kita boleh saman dia tak? Okay. Of course boleh. Sebab itulah kita ada statutory rights. Itu adalah hak hirer. So bank biasanya bank lah, dia biasanya tidak akan melanggari peruntukan undang yang ada lah. Tapi katakanlah owner tu individual kan, dia tak aware yang undang-undang tu sebenarnya wujud, ada dalam akta. Of course akta inilah defend kita dekat mahkamah. Kita refer section yang spesifik tentang perkara ni,
And then of course kita akan menang lah. Hak kita, dia tak boleh sekat, dia tak boleh halang. Kita berhak untuk buat early completion dan kita berhak dapat rebate, kita berhak dapat ownership selepas kita bayar semuanya. Okay, so senjata kita is in the Hire Purchase Act as hirer, statutory rights of hirer. Alright, okay, ada apa lagi nak tanya you all? Clear semua orang? Clear. Okay, very good. Okay, kita break sekejap, 5 minit. You all boleh baca secara ringkas procedure of repossession. Terus pergi kepada procedure of repossession and then cuba create mnemonic untuk 5 step ini. Okay, 5 step ini dalam tempoh 5 minit. Okay, terus tulis dia 5 je. Kalaulah yang 12 belum ni you boleh tulis dalam tempoh 5 minit, apatah lagi yang 5 step sahaja. Okay, so 5 minit daripada sekarang you all boleh break, sementara tu bolehlah fikirkan apa mnemonic untuk 5 step ni. Okay, procedure of repossession. Kalau lancar, kita cuba secepat mungkin sebelum pukul 6 kita settle. So hopefully dapat kerjasama yang baik daripada you all lah. Okay, 5 minutes from now.
Okay everyone, dah 5 minit dah. Saya tak nampak lagi hasil mnemonic you all ni. Mana 5 je kot. Prosedur punya mnemonic madam. Prosedur 5 je. 5 prosedur for repossession. Sebab saya nak ambil masa yang cepat kan. Ambil yang 5 lah. Yang apa tu? Yang 7 tu letter. Nanti ada homework you all lah kan. Amirul Ashraf buat DSRSS. Amirul siap dulu. Nanti kita tengok. Ahmad Mustaqim 4 pieces. Okay, 4 pieces. Okay, lain. Saya bagi 1 minit lagi untuk you all tulis mnemonicnya. 5 je kan. 5 je, tak banyak. Tapi penting untuk ingat step dia. Yang lain mana? Baru 2 orang. Syafi Ziani takkan tak ada. Cik Wan Natasha mana? Adila Jafri. Adila dah tulis. Baihaqi, Baihaqi tak pernah nampak lagi hasil mnemonic awak tu. Baihaqi ditulis di chat box. Baihaqi, mana awak punya mnemonic? Yusri, mana Yusri? Bukan susah sangat pun Yusri, 5 je Yusri. Syafiq, mana awak punya hasil mnemonic Syafiq? Jangan tunggu orang punya je. Yang ada pun Encik Syafiq suka nombor 45. Ahnaf, mana Ahnaf? Mana mnemonic awak Ahnaf? Ahnaf DESSR. Okey, lagi. Saya nak lagi. Amira Osman, orang pertama masuk tadi kan. Amira, are you there? Yes, betul. Amira, okey. Amira punya hasil mnemonic mana? Tengah cari idea lagi 2 tu. Lagi 2? Yang bawah tu. Yang dekat slide madam ni. Service dengan selling. Okey, cepat sikit. Okey, Sofia Balkis buat SEFFS. Okey, sementara tunggu yang lain tulis, kita tanya Amirul dulu. Mirul, D tu adalah apa Mirul? Default in payment. Default payment. S adalah? Service for schedule notice. R adalah repossession ya. As service. Okey, nanti saya komen. Okey, Ahmad Mustaqim, F adalah? F yang pertama tu for schedule. For schedule. F yang kedua? Fifth schedule. Okay, S adalah? Sufficient default. Okay. E, executing the repossession. S yang terakhir selling off. Okay, alright. Okay, nanti saya komen. Okay, sekejap. Baik, saya komen sekarang. Okay, untuk 2 ni takut lupa pula. Okay, you all kena ingat tau, bila kita buat mnemonic, bila saya cadang you buat mnemonic, pertama objektif dia apa? Objektif dia kita nak mudah, apa yang kita dah faham, kita ingat kan? Kita ingat dan apa yang kita ingat tu betul proses prosedur dia. So bila dia ada susunan, kita kena ikut susunan. Sebab prosedur repossession ni dia ada step pertama, step kedua, step ketiga, step keempat, step kelima. So the minute kita buat mnemonic yang tunggang langgang, selling to first contohnya, kan, repossession tu last kali, dia tak betul. Okay, kalau kita tengok Amirul dia terus buat ikut susunan, tetapi kena ingat juga kalau kita ambil S sebagai service, service apa? Semua service. For schedule service, with schedule pun service. So dia tak bantu sangat untuk kita ingat
Keyword penting. Sebab service ada dua. Service fourth schedule notice, service fifth schedule notice. So what service is not strong for us to remember the important point. Okay. So kalau untuk Amirul kita boleh ingat default, kita boleh ingat repossession. Mungkin selling boleh guna S, tapi SS untuk serve dia bukan keyword yang strong. Okay. Tetapi kalau Mustaqim tunggang langgangkan dia punya proses. Proses dia sebenarnya Mustaqim perlu dimulakan dengan default impairment. Okay. Alright. So service pun juga bukan keyword yang kuat. Faham Okay, saya dah komen tu dia akan merangkap kepada grup-grup lain kan. Okay, contoh macam Adilah. S tu service juga ya Adilah? So tak boleh service tu bukan keyword yang kuat untuk kita ingat proses dan juga poin penting. Okay, dua dari service fourth schedule, service fifth schedule kan. SE ni selling ke service? Adilah, SE ni selling ke service? Service. Service lah, okay. S ni service, SE pun service. S satu lagi ni selling. Selling off. Selling off hujung sekali. Yep. Okay, S yang sebelum SO tu? Fifth schedule notice. Okay, yang S pertama? Sufficient defaults. Sufficient default. Okay, S sufficient default. Okay, S yang kedua, service fourth schedule notice. S yang ketiga, service fifth schedule. Tak ada repossession Ada sebab executing. Executing itu, okay. So maksudnya awak cuba buat juga sufficient default yang pertama, service of fourth schedule yang kedua, E adalah executing of repossession, S adalah selling off. Okay, cuma samalah komen saya. Service tu bukan strong keyword untuk kita untuk you ingat all the procedure yang penting tu. Tapi Adilah susun ikut proses lah. Setakat ni Mustaqim yang tak ikut proses Mustaqim. Kata kalau Mustaqim dapat soalan, so nak jawab, nanti kan kita nak kena first step apa sebenarnya. Lebih baik kita buat first step tu dulu. Mnemonik dia. So tersusun. Okay, so Syafiq, Encik Syafiq. Ini apa tu Syafiq? Executing. Dah terus repossess dah kan? S apa dia? Selling. Sufficient default. Sufficient default lah, dah terbalik dah. S suka? Suka apa suka? Selling. Selling. Nombor? Nombor tak guna madam. Tu just nak sedap gaya. Okay. Okay, nampak tak you all? Kita nampak macam buat medium sebab mnemonik ni buatlah sesedap ayat kan? Betul, sedap ayat tu penting. Dalam masa yang sama ada strategi dia. Strategi dia memang mudah ingat, mudah faham, teratur. So bila dia proses yang prosedur, you tak boleh tunggang langgangkan dia. Sebab kita nak jawab ikut mnemonik tu berdasarkan proses daripada A to Z. Step 1, step 2, step 3, step 4. Okay? Alright. So Syafiq nampak di mana benda yang perlu diperbaiki tak Syafiq? Nampak Nampak tak kat mana silapnya? Nampak. Okay. Alright. So Ahnaf sama juga komennya. Yusri pun sama lah kan? Betul tak? Yusri, Ahnaf komen yang sama lah. Saya Sofia pun sama. Okay, servis juga saya pilihan awak. Mungkin SE, FFS ni sufficient default. E ni adalah, is it apa dia Sofia Balkis? S yang pertama apa? Betul, sufficient Okay, default tu. Executing. Lepas tu F? F for schedule. Lepas tu fifth schedule and lastly selling off tu. Okay. Alright, so dia tak susun juga kan? Dia sebenarnya executing tu selepas fourth schedule. Jadi yang ni pun kena yang tu kurang tidak mengikut step yang sebenarnya lah. Okay, tengok Farah pula. Okay, you all suka buat F double kan sebab you ingat 4 dengan fifth. Sebenarnya ada lagi teknik yang senang nak ingat. Okay, yang ni Farah Wahida. D default 4 ni adalah
Memang sebut D4R5S ke apa ni Farah Wahidah? Sebut terus macam tu ke? Tak payah pula kalau sebut macam tu. Habis tu awak buat macam mana? Saya sebut D4R5S ke? saya sebut D4R5S ke? DARS. 4 tu macam A. DARS. Macam tu lah, DARSS lah macam tu. Tapi ikut step lah, default, fork schedule, repossession, fifth schedule, selling ya. Okey, macam Farah 4 dia buat 4, 5 dia buat 5. Senang kan? Daripada kita buat dua-dua F. Bila dia dua F, fifth dengan 5 dengan 4 memanglah dua F tapi dia tak direct connect dengan point penting. Yang ni contohlah 4 dengan 5 ni dah tersusun, lepas tu kita tahu dah 4 dengan 5 ni adalah schedule notice. Okey, by Haki sama jugalah, dia menggunakan juga SS serve. Kenapa Mirul ada O hujung ni Mirul? Saya tengok selling selling repossession by owner. So D adalah default, S adalah fork schedule, repossession, P adalah procedure. Okay, procedure dia is not strong keyword sebab step yang kelima is fifth schedule notice. Fifth schedule notice tu yang penting yang kita kena highlight kan. Okay, it's okay, yang penting awak cuba. Sarah find radio for sale, Sarah sufficient, find adalah 4, repossession 4 juga adalah fifth, sell adalah sale lah. D4 revise, ni apa idea? D default payment, 4 tu for schedule, RE tu reposition, lepas tu FI tu fifth schedule, SE tu selling reposition. Yang ni boleh terima. Dia ada dia punya connection tu. 4 dengan 5 tu nampak kan. D tu default, selling tu SE lah. Okay, yang ni salah satu contoh. Contoh yang boleh diterima lah, yang kreatif lah juga. Okay, sebab kita nak tahu 4 dengan 5 tu. Kalau serve dengan serve, F dengan F, dia tak nampak sangat. Okay, kalau Amira, Dahlia suka run 5 pusingan stadium. Dahlia default S adalah serve juga kan. S tu tetap serve. 5 pusingan tu bagus. So 5 adalah fifth schedule. Okay you all. Thank you untuk group hari ni. Saya nampak antara yang terbaik hasil mnemonic adalah D4 oleh Aidil Ikmal. Yang lain tu pun okey, tapi ada banyak kena tambah baik kan. Nanti buat real untuk submit tutorial ke tugasan ke. Kalau kata saya jadikan assignment ke, you all kena tambah baik Okey, antara mnemonic yang saya ingat saya daripada D4 revise ni untuk group ni lah. Okey, student saya yang merupakan senior awak, dia orang buat okey. Durian RM4.05. Durian is default payment. 4 terus satu fork schedule. Lepas default kena serah fork schedule. Okay, ringgit is repossession. Lepas repossession 5 is fifth schedule. Sen is selling. Kan senang kan nak ingat? 4 dengan 5 tu kita nampak step dia yang ke berapa. Okay, satu lagi student saya juga. Saya dulu mengajar juga pelajar KKB KKB ni pelajar Kolej Bersekutu yang ambil franchise UiTM. Maksudnya dia kalau konvo UiTM dapat result UiTM punya chop lah. Tapi dia tak belajar dalam UiTM kita ni. So diorang ni biasanya result diorang second grade lah kan. Second grade dan diberi block untuk sambung. So diorang ni belajar pun agak ada banyak kekurangan juga ya. Sebab yang ambil tu adalah bumi putera kita yang buka bisnes lah untuk IPT ni kan. Jadi kadang saya pernah mengajar, saya nampaklah suasana kuranglah fasiliti banding UiTM yang sebenar kan. Library dia, kelas dia, pensyarah-pensyarah dia kan. Kadang satu pensyarah ajar 4 subjek kan. Berbanding dengan UiTM. Ada expert dia, bidang dia terus bidang dia mengajar. Itu memang requirement universiti kan. Tapi bila dekat franchise tu longgarlah sikit dia punya requirement tu kan, walaupun kita ada KPI tapi kadang-kadang dia orang harung je lah mana yang boleh kan. Okay, so saya ada pengalaman mengajar mereka
So katakanlah yang masuk tu dalam asalnya 50, kadang-kadang hujung-hujung tinggal 10 orang je kan, yang kena tendang lain, yang tarik diri lain kan. Jadi yang saya kelakarnya dia pun buatlah mnemonik dia. Tapi alhamdulillah dia orang yang berjayalah sekarang So orang siapa yang sempat jumpa saya bakar lah semangat dia kan. Alhamdulillah dia saya jumpa kat bank kan, dah berjaya di pegawai. Alhamdulillah lah, dalam 50 tinggal 10 tu, yang 10 tu adalah 8 yang sangat berjaya. Okay. So ceritanya bila saya sebut mnemonik untuk topik ni, dia buatlah drop 4 kali kan, repeat 5 kali, sukses. Menggambarkan suasana dia orang pula kan. Drop 4 kali. D adalah default, 4 adalah fork schedule, repeat adalah repossession, 5 adalah fifth schedule. Baiklah hujungnya positif, sukses kan. Itu satu. Pun boleh, senang ingat, dia kelakar tapi senang ingat. Okay. Saya ada cerita dekat your senior juga tentang mnemonik dia ni. So ni UiTM student, accounting student dia buat. Saya kena ingatkan balik ni. Dekan dapat, okay, D is dapat 4 rata 5 sem. Dia lawan terus. Dapat is default impairment. 4 adalah fork schedule. Rata adalah repossession. 5 adalah fifth schedule. Sem adalah selling. Dia tukar terus. Dapat 4 rata 5 sem. Senang ingat kan? Dia ikut step, you akan nampak, senang lah nak ingat. Step pertama default. Step kedua lepas default, you kena tengoklah sufficient default tu macam mana. Hidup, meninggal macam mana. Okay, you all tengok you all tengok. Adakah hari yang hidup dengan hari yang meninggal sufficient default tu sama tempohnya? Of course tidak. Tengok berapa lama. And then lepas default, sufficient default dah berlaku, barulah owner serve fork schedule notice. 4 tu adalah fork schedule notice, yang mana notice tu tempohnya 21 hari. Katalah Amirul tak bayar kereta, Amirul ada hire yang hidup lah, tak bayar kereta 2 bulan berturut-turut Dia bukan 2 bulan tak berturut. Dia sebagai owner boleh ada hak ambil kita punya repossession daripada kita selepas 2 bulan berturut-turut. Kalau Amirul bayar bulan 1, bulan 2 tak bayar, bulan 3 bayar balik, bulan 4 tak bayar, tak boleh tarik sebab dia tak berturut. Okay, yang menimbulkan hak owner boleh tarik kereta selepas 2 bulan berturut-turut, itu Amirul tak bayar bulan 1, tak bayar bulan 2. Barulah step seterusnya owner boleh ambil untuk repossess kereta tu daripada Amirul, iaitu bukan immediate dia tak bayar 2 bulan berturut-turut, owner ambil kereta tu. Okay, owner kena serah pula serve fork schedule notice. So owner bagilah fork schedule notice kepada hirer. So notice tu adalah intention to repossess. Okay, seolah-olah Amirul akan dapat notice tu daripada owner. Owner kata, hello, contohlah, awak dah tak bayar 2 bulan ya? Sila bayar dalam tempoh 21 hari. Macam tu. So Amirul akan tahulah, aku dah tak bayar 2 bulan. So dalam tempoh 21 hari ni tak bayar, kereta kena tarik. So Amirul boleh cari ruang dalam tempoh 21 hari fork schedule notice tu untuk bayar. So hari ke-21, sebelum pukul 5 Amirul bayar 2 bulan terus kan. So owner tak boleh tarik lagi dah kereta Amirul. Tapi katalah Amirul tak bayar lagi bulan 3, tak bayar lagi bulan 4. Dapat balik fork schedule notice. Hari ke-21 je Amirul bayar terus 3 bulan. Owner tak boleh tarik lagi. Kalau Amirul ulang dah sampai 1 tahun tu 2 bulan tak bayar, Amirul akan dapat je fork schedule notice tu. Tapi kereta Amirul tetap ada bersama Amirul, owner tak boleh tarik. So Amirul tetap bayar sebelum expiration of fork schedule notice. Notice ini tempohnya 21 hari. Memberi ruang kepada hirer untuk cari duit, untuk settlekan tunggakan tu. So kalau owner dia repossess within 31 days, Amirul boleh sue sebab repossession carried out by the owner is void. Macam kes Pang Brothers. Dia repossess within 31 days, the repossession is void. Batal. Itu hak kita. Walaupun owner kata apa pula kereta aku kot. Tapi undang-undang kata no, you punya process and procedure adalah after 31 days. Macam itulah. So dalam fork schedule notice, you kena observe 21 hari, tak boleh repossess within 31 days.
Dan yang kedua ialah kalau you return the hire purchase good within 21 days, you tak perlu bayar advantage-nya cost of storage and cost of repossession. Orang yang tarik kereta kita tu, bank bayar dekat dia. Tapi bank kreditkan dalam kita punya hutang. Kita kena bayar dekat bank cost yang bank bayar dekat repossessor tu. Dan kalau kereta tu dah ditarik oleh repossessor, dia simpan dekat bank punya tempat sementara tunggu kita ambil, contohnya 1 hari RM10 cost of storage. Kalau lah 20 hari RM200, kita kena bayar dekat bank. Tapi kalau kita decide, contohnya Amirul kata, alamak bulan ni confirm aku tak tahulah dapat ke tak duit untuk 2 bulan bayar kereta installment ni. So Amirul ambil inisiatif, pergi dekat bank, return the hire purchase goods sementara Mirul nak cari duit untuk bayar installment seterusnya. So Mirul tak perlu bayar cost of repossession sebab orang nak repossess tak sempat nak tarik, Mirul dah pulang dulu. Dan kos simpan dia akan bagilah, tak payah bayar. Tu advantage kalau kita return the hire purchase goods within 21 days. Dan kita kena tahu juga kalau kita bayar dalam tempoh 21 hari, kereta kita tak boleh ditarik. Dan satu lagi, dalam tempoh 21 hari tu, lepas 14 hari, Mirul akan dapat reminder lagi daripada owner memberitahu tu 21 hari nak tamat, sila settlekan bayaran. Okay, alright. Dan satu lagi yang you perlu tahu dalam second step ni, katakanlah owner ada pengalaman, contoh je Mirul, bila bagi je Mirul Fort Shadow Notice, Mirul akan hilang daripada Malaysia. Dia pergi Thailand, sorokkan diri. Atau kereta tu dia akan simpan dekat hutan simpan ke contohnya. So kalau bank ada pengalaman, serah je Fort Shadow Notice sebab memaklumkan kereta tu nak kena tarik, memang hire ni lari. So owner dibenarkan oleh undang-undang dengan bukti yang kukuh yang kereta tu akan disorok atau hire lari, boleh tak serve Fort Shadow Notice? Dibenarkan tak serah. Kalau tidak, wajib serah Fort Shadow Notice. Tapi owner sekalipun tak serah Fort Shadow Notice, dia kena tunggu juga 21 hari expires, baru dia boleh repossess. Okay, alright. Itu step yang kedua. Okay, step yang kedua, Fort Shadow Notice 21 hari. After expiration of 21 days, hari ke-22, barulah owner boleh repossess. Itu step yang ketiga. Baru dia boleh repossess. Okay, hari ke-22 adalah hari yang awal sekali yang owner boleh tarik. Tapi kalau owner nak tarik hari ke-30 ke-40 ke, jangan pula Amirul kata, you kena tarik hari ke-22 Yang you nak tarik hari ke-40 ni tak boleh. You tak boleh tarik. Sebenarnya boleh lah. Yang tak boleh dalam 21 hari. Selepas 21 hari, dia nak tarik hari ke-60 pun tak ada masalah. Sebab sekarang ni bank pun tak nak tarik-tarik dah. Okay, sebab dia tahu dalam maksudnya taklah immediate, dia bagi ruang. You kena bersyukurlah you ada masa untuk cari duit sebelum kereta tu ditarik. Bank tak kisah sebab apa, interest berjalan bank tak rugi. Dia akan dapat duit interest tu juga bila you lambat bayar. Cuma dia tak tarik. So dia tahu kau tarik, dia tahu hire ni tak mampu nak bayar. Kau tarik, kos tarik masuk dekat dia lagi susah. Lagi panjang cerita dia kan. Tapi kalau dia nak buat pun tak ada masalah. Itu memang proses dia. Okay, memang proses dia untuk tarik je kereta tu kalau dalam tempoh 22 hari ke-22 tu you tak bayar, dia boleh terus tarik. Okay, so orang yang tarik kereta, okay dulu orang yang tarik kereta ni tu sebab kita pernah dengar cerita Mak El Lambung kan. Mak El Lambung apa gambaran dia, ada scar sana sini kan, ada tattoo sana sini. Orang yang tarik kereta dulu lah bonzer-bonzer, mungkin bekas banduan. Mungkin juga kaki pukul, mungkin juga gangster. Sebab apa bank suka engage dia? Sebab memang confirm dapat kereta balik sebab orang macam ni hati kering. Bila hire buat muka kesian, dia takkan kesian. Itu yang selalu berlaku lah. Dulu-dulu yang mana banyaklah kisah, contohnya makcik ni itulah kereta Cik Rezeki, merayu dekat orang tarik kereta tu, tolonglah nak kereta ni makcik Cik Rezeki, kalau kau tarik macam mana makcik nak Cik Rezeki. Tunggulah, kasihlah makcik sikit je masa lagi. Lepas tu makcik tu berpautlah dekat kereta tu kan, menangis-menangis. Orang yang hati kering ni heran dengan makcik tu. Dia boleh bawa je kereta tu, makcik tu jatuh pun tak kisah. Jadi banyaklah kisah-kisah repossessor yang ganas ni berlaku sebelum ni undang-undang dah tetapkan. Requirement repossessor sekarang tak seperti itu lagi dah. Okey, Kristina, apa requirement repossessor sekarang Kristina? Sila baca dekat Point Execution of Repossession tu. Kristina Norman?
Yes, madam. Kistina. Apa dia requirement repossessor sekarang? Kistina, jangan buang masa. Kita nak habis cepat ni, Kistina. Tak jumpa madam. Memanglah you all. Saya sebab mnemonik, takkan you tak tahu repossession tu kat puan yang mana. Main-main ya. Farah cuba tengok requirement repossessor. Apa syarat-syarat orang yang nak tarik kereta sekarang? Kalau dulu ya, dah jumpa dah? Itulah lain kali fokus betul. Kalau tengah cerita repossession, tengok puan repossession. Okay, apa dia Kistina? Yang pertama has attained the age of 21 years. Okay, mesti berusia 21 tahun. Dulu budak tak habis SPM ataupun tak sekolah lepas SRP, tak ada kerja apa-apa tapi dia nampak ganas, mungkin dia menjadi pilihan bank atau dia suka nak kerja untuk tarik kereta. Sekarang undang-undang kata no, 21 tahun yang pertama. Yang kedua apa Kistina? Is a Malaysian citizen. Mesti warga negara Malaysia. Maksudnya dulu tak ada syarat. Indon ke, Myanmar ke, Bangla ke, sesiapa ke boleh jadi repossessor, tak disyaratkan. Jadi watak-watak diorang ni bayangkan macam mana lah. Kan? Okay, yang ketiga. Has not been convicted of any registrable offence specified under Registration of Criminals and Undesirable Persons Act 1969. Ni lagi jelas. Tak boleh dia kata orang yang tarik kereta tu pernah disabitkan bersalah di bawah kesalahan-kesalahan berat, pernah jadi banduan, pernah cederakan orang, pernah bergaduh, pernah segala-galalah. Conviction tu kes-kes jenayah yang berat. Okay, so tak boleh lah sebab dulu memang ada pengalaman dalam sejarah tarik kereta lah. Mereka yang tarik kereta ni mungkin bekas banduan, mungkin kaki pukul, mungkin yang ganas, mungkin yang bonza. Tu sebab Mak Ain Lambung pun cerita dia macam mana kan, mesti ganas, mesti ada parut, mesti ada tatu, macam tu. So sekarang tak boleh. So bayangkanlah wajah orang tarik kereta tu mesti handsome kan sekarang. Pakaian kemas, bukan kaki banduan, lemah lembut, agak-agaknya dapat ke tidak kereta tu kan bila makcik tu merayu. Nak nampak pula Sofia Balkis tengah tuang air kan, tak jadi nak tarik kereta. Contohlah Tapi itu syarat dia. Tak boleh sesiapa saja jadi penarik kereta, dia mesti 21 tahun ke atas, dia mesti rakyat Malaysia, dia mesti bebas daripada apa-apa kesalahan jenayah. Okey? Tapi kena tegas lah, kena tegas. Cuma tak boleh guna kekerasan dan keganasan. Dan dalam ni you akan tengok nak masuk premis, tak boleh masuk premis ceroboh. Ada prosedur and proses dia. Okey? Tak boleh guna kekerasan, kena lawful manner. Dan bila kita start masuk nak repossess, katakanlah repossessor tu adalah Syafiq kan, Syafiq nak sementara nak masuk degree, dia minta sebagai repossessor, nak ambil pengalaman kan. Okay, so pertama kalau Syafiq adalah penarik kereta tu, Syafiq kena tunjuk kita perlu ada warrant, bukan warrant, apa dia? Kita panggil bukan warrant dekat sini, dia permit. Okay, so Syafiq tunjukkan permit Syafiq sebagai penarik kereta, Syafiq tunjuk authority kat Syafiq sebagai orang yang ada authority untuk tarik kereta. Okay, kena introduce lah. Tu satu step, mula-mula sekali Syafiq kena tunjukkan, perkenalkan diri. Dia tak boleh redah je. Kalau rumah tu berkunci, tak boleh rempuh dan pecahkan. Okay, and then lepas Syafiq dah tarik, Syafiq kena buat apa? Kena pastikan hirer akan dapat maklumat tentang bila kereta tu ditarik, pukul berapa, hari apa. Okay, immediate lepas Syafiq tarik kereta tu, Syafiq kena bagi dokumen tu secara by hand seboleh-bolehnya lah. Okay, kalau tak dapat by hand, kena sesegera mungkin memaklumkan. Tu sebab kalau dulu kereta yang ditarik, biasa kan orang-orang tarik kereta dulu dia tak kira kereta tu kat mana. Okay, kadang-kadang pernah berlaku kereta tu kat hospital satu kereta pergi ziarah orang sakit, balik tengok kereta tak ada. Dah kena tarik. Kadang-kadang dia akan bagi maklumat kepada balai polis berdekatan. Orang yang kereta kena tarik ni kalaulah tak dimaklumkan segera, of course akan pergi balai polis akan maklumkan okey kereta ni ada orang repossessor, maklumkan dah ditarik. Tapi by procedure sebenarnya hirer berhak diberitahu secepat mungkin tentang tarik kereta tu lah. Dan dulu tidak disyaratkan
pukul berapa. Sekarang you kena tarik 9 pagi hingga 9 malam. Sekiranya nak tarik lepas 9 malam, you kena minta izin dan memberikan reason kenapa. Sebab kadang-kadang bila kita nak tarik untuk hire ada sekali, mungkin dia kerja shift malam kan, atau dia memang buat balik rumah lepas pukul 9 dan kita ada reason lah, Syafiq ada reason nak mohon tarik lepas pukul 9 malam. So syarat-syarat nak tarik semakin ketat lah. Siapakah orangnya, step nak buatnya dan juga masa yang telah ditetapkan. Okay, alright. Ya, Mirul. Kenapa kalau yang orang yang tunda kereta ni kena kadang-kadang lah. Saya pernah kereta arwah ayah saya pernah kena tunda, tapi dia orang tak beritahu saya. Tapi saya kena pergi balai polis. Kenapa boleh macam tu madam? Selalunya pergi balai polis bila kita nak pastikan kereta kita tu sebenarnya dah ditarik ke ataupun hilang. Biasanya orangnya hilang, nak buat laporan hilang. Rupanya kereta kita tu ditarik kerana default impairment kan. Satu lagi, mungkin dia tak dapat hubungi ayah. Jadi tak dapat hubungi ayah, dekat balai polis terdekat tu akan ada maklumat kereta tu. Macam tu. So dapatlah maklumat sebenar. Okay. Kan? Okay, so masa Syafiq lah. Mirul pergi balai polis cakap apa? Semasa tu ayah saya tengah sakit teruk. Okay. Kat hospital. Saya masa tu tengah SPM lah. Ini pengalaman saya kali pertama pengalaman saya. Dalam saya masa tu tak ada kelas tambahan. Saya ulang kaji kat rumah macam tu lah. Saya tengok pada pukul 4 ke pukul 5 petang macam tu dah tak ada kereta. Dekat rumah kereta tu diambil. Oh, patutnya dia masa tu Syafiq lah. Amirul dalam rumah lah, dia tak ketuk pintu bagi salam semua. Tak, dia terus ambil. Saya pun terkejut. Kalau ikut proses, dia kena dia kena tunjukkan authority card dia. Dia kena tunjukkan permit dia. Dia kena tunjukkan dokumen yang mengarahkan dia dah ada hak untuk tarik kereta lah. Itu patutnya. Okey, bila Mirul tengok kereta tak ada, so Mirul buat apa? Saya beritahu mak saya lah pasal benda tu. Tapi mak pun tak tahu jugalah. Okey, alright. Memang mak langsung. Saya lepas tu mak saya pergi balai polis lah. Macam tu. Balai polis kat tempat saya. Dia kata apa? Kat sana dia kata kereta encik dia kena tarik. Macam tu lah. So dia okey, satu kadang-kadang dia cuba untuk mengelakkan konflik lah. Mungkin kadang-kadang kan nak tarik kereta, mungkin sometimes dia tak nak kita delay dan dia tak nak delay daripada tarik kereta, menyusahkan dia lah kan. Mungkin bila dia jumpa kita akan minta apa tu orang kata timbang rasa semua kan. Tapi sebenarnya tetap dia kena juga ikut prosedur dengan proses tersebut lah, supaya kita tahu orang yang tarik kereta tu memang ada authority untuk tarik kereta. Itu proses dia. Okey, tapi dia maklum kepada balai polis tu maksudnya dia nak protect diri dia jugalah. Maksudnya dia tarik kereta atas authority yang dia ada. That is why Amirul dapat maklumat tu pada balai polis terdekat. Memang itu antara step yang dia akan buat supaya dia tahu apa yang dia buat tu dalam pemakluman polis lah. Dan hirer kalau dia lambat dapat update kepada hirer tu, you dapat maklumat tu daripada polis dan you boleh terus sebenarnya berhubung kepada pihak bank. Berhubung pada pihak bank, you boleh communicate lah apa-apa yang you rasa untuk diberi timbang rasa contohnya, ataupun reschedule payment untuk kereta tersebut. Okay, so adakah kerjasama yang baik diberi lepas tu Mirul? Saya masa tu tak berapa ingat, tapi saya rasa diberi kerjasama lah kat balai polis tu. Dekat bank? Kat bank. Ada itu mak uruskan lah ya, call bank semua tu. Saya pernah ikut tapi yang pasal kereta dah kena tarik, interest kita orang kena bayar tu. Kita orang ada hutang banyak, ada hutang berapa ribu tak masa tu. Untuk kereta tu ya. So kereta tu dia tarik dapat ambil balik tak? Mirul dapat ambil balik tak? Dah kena jual. Okay, alright. Okay, you all dengar Okay, tak apa Mirul. Mirul ambil pengajaran daripada kisah ini ialah
Pertama Mirul kena tengok step macam mana proses tarik kereta tu dibuat, kat mana dilanggar sebenarnya. Yang kedua Mirul ada pengalaman untuk apply apa yang kita belajar hari ni. Okay, lepas kereta ayah Mirul tu dah kena tarik ya you all. Sekarang kereta tu dah melalui proses sufficient default, lepas tu dah dapat fault schedule tu 21 hari sampai ke tidak. Okay, Mirul sebenarnya ada hak untuk kira betul ke dah 2 bulan betul-betul ayah tak bayar. Yang kedua Mirul tengok adakah repossession tu dibuat within 21 days ke after 21 days. Kalau within 21 days memang salah lah. Memang salah besar. Repossession tu void. Kalau after 21 days repossession tu valid and then adakah step yang ditarik tu mengikut prosedur. Contohnya tidak pecah masuk, tidak ada kekerasan. Okay, yang tu satu cara. Step yang pertama authority card tu semua memanglah 9 malam 9 pagi tu pun kena observe lah. And then lepas kereta tu dah ditarik, sekarang ni repossession dah dibuat so kereta tu akan disimpan dekat bank. Sebab pengetahuan Amirul dan semua orang, kereta ayah Amirul tu bank tak boleh terus jual tau. Bank akan bagi fifth schedule notice. Ayah Amirul akan dapat fifth schedule notice, jadual kelima. So fifth schedule notice tu juga dalam tempoh 21 hari. Maknanya Amirul atau ibu Amirul atau sesiapa sahaja dalam keluarga Amirul kalau nak selamatkan kereta tu masih boleh selamatkan dalam tempoh 21 hari sekalipun kereta tu owner dah ambil, dah simpan dalam premis owner. So Amirul masih ada hak untuk ambil kereta tu. Katakanlah nak jadi cerita, masa hari ke-20 tiba-tiba kerajaan yang dulu kata nak bayar duit tanah keluarga Amirul baru bayar hari ke-20. Dapat masuk dalam akaun keluarga. So mak Amirul kata, Amirul ambil duit ni Amirul, kau bayar kereta tu. Semua kasih habis. Amirul pergi bank, Amirul kata, okay saya nak full settlement punya amount. Bank tak boleh kata apa-apa. Amirul akan dapat kos rebate dan juga tetapi Amirul tetap kena bayar kos tarik kereta tu termasuk kos simpan kereta tu termasuk interest tunggakan pun termasuk lah. Tapi akan ada rebate lah kerana settle awal. Walaupun kereta Amirul tu dah disimpan, dah ditarik oleh pihak bank. You masih ada hak sehingga 21 hari fifth schedule notice. Kalaulah owner tu pandai-pandai kata, alah keluarga Amirul ni tak boleh bayar ni. Hari ke-5 kita jual je lah, lelong ada orang nak beli. Kalau Amirul dapat tahu dia jual dalam tempoh 21 hari fifth schedule notice, penjualan itu tidak sah. Hak owner akan hilang semuanya. Itu benda yang you kena ambil tahu. Semua orang dengar rules yang kita belajar ini, you nak kena tengok adakah orang tarik kereta tu ikut prosedur. Kalau dia tarik kereta tak tunggu 2 bulan berturut-turut, kalau dia tak kita tertunggak, tak tarik kereta dalam tempoh 21 hari, jual kereta kita selepas dia tarik sebelum 21 hari fixed schedule notice tamat, kita boleh saman dia dari possession dan jualan itu tidak sah. Okay, itu tujuan kita belajar ni. Benda ni berkait rapat dengan life you akan datang. Mungkin life you sekarang dengan family you. Okay, so lepas tu kereta tu 21 hari tak bayar, Amirul pun tak dapat nak tuntut. So kereta tu akan terpaksa dijual hari ke-22 fifth schedule notice. Sebenarnya bank kalau nak jual dalam tempoh 21 hari selepas kereta ditarik, selepas serve fifth schedule notice, bank kena minta consent daripada hirer. Saya nak jual kereta ni. Kalau tanpa consent hirer dia tak boleh buat. Sekalipun kereta tu owner punya, bank punya, kita hirer saja tapi law protect kita juga sebagai hirer. Sampailah proses nak jual. Kalau owner dah tamat 21 hari fifth schedule, dia nak jual. Ada 2 cara. Kalau dia nak jual dengan lelongan, kereta tu lelong ke dia jual kat mana Amirul? Saya tak pasti sebab sebab saya tak pernah tahu benda ni. Tapi saya masa tu ada pergi kat bank kat mana HQ dia dekat mana tu dekat Petaling Jaya macam tu lah. Tapi saya tak berapa tahu tempat tu. Okey, tapi Amirul tak tahulah dia lelong ke dia jual cara apa, tak tahu Tak tahu sebab saya tak berapa nak apa orang kata ambil tahu sebab benda ni lala bila saya masuk belajar benda ni barulah saya tahu kenapa buat begitu. Itulah sebaik datang hari ni kan, dengar ke penghujung juga kita waktunya. Okey, so kereta tu sebenarnya kalau lah owner nak lelong dia kena bagi 14 hari notice pada hirer.
Maksudnya dia beritahu hire kereta ni dalam 14 hari akan dilelong. You boleh juga tebus balik daripada proses lelongan atau ajak sesiapa saja yang you rasa boleh beli kereta dalam harga lelongan tersebut. Sampai tahap tu walaupun owner kata tu aku punya suka hati akulah, tak boleh. Owner kata you kena update, kena maklumkan kepada hire. Tapi kalaulah owner tak nak buat lelongan awam, dia nak jual ke individu private treaty. Undang-undang kata apa? You kena bagi tahu hire, kok hire nak introduce siapa yang dia nak untuk beli kereta tu secara direct tanpa lelongan. Sampai tahap tu. Okay, so sebenarnya peluang untuk kita dapat kereta kita balik kalau ada sentimental value contohnya, atau tiba-tiba kita ada duit terpijak contohnya, atau tiba ada orang yang nak tolong bayarkan kereta kita tu, sampai stage dia nak jual pun kita masih ada peluang dapatkan kereta tu. Yang tak sedapnya hanyalah kita kena bayarlah semua kos tu, mungkin lebih daripada kos kereta yang sebenar. Sebab kita dah start kena bayar kos tarik, kos simpan, kos interest tunggakan, penalty, remedies atas breach of contract. Dan kita juga kalau lelongan awam tu, orang yang proses lelong kereta ayah Mirul tu dibayar untuk proses lelong, masuk duit kita juga. Kita kena bayar juga macam tu. So you all, saya nak pesankan you all, nak hidup berkat, nak rezeki murah, jangan beli sesuatu di luar daripada kemampuan kita lah. Kecuali kita dah buat macam tu tapi tiba-tiba ekonomi jatuh, kerja kena buang, kita sakit tu lain Tapi kalau kita memang tak mampu nak bayar sebulan 1,000 sebab gaji kita 2,000, kita rasa je 1,000 kita mampu nak bayar, kita lupa kereta yang kita beli tu ada kos minyak, ada kos servis, ada kos rosak, ada kos road tax, ada kos insurans. Bijaklah buat keputusan, dan kalau boleh bila you kerja jangan beli kereta mahal terus tapi bagilah parent you duit dulu. Okay, so saya banyak kisah sebenarnya nak share dengan you all pasal kereta ni supaya you all boleh belajar menguruskan keuangan, tapi masa mencemburui kita. Saya cuba juga cepat tapi capai juga pukul 6. So saya harap memberi manfaat yang banyak kepada you all. Is it benar-benar memberi manfaat ilmu pada hari ini everyone? Memberi madam. Semua orang selain pada Mirul memberi manfaat ataupun you belajar banyak pada hari ini? Banyak. Lambatnya jawab. Okay, so saya harap moga kalau you betul-betul fokus, you betul-betul beri perhatian, Allah beri kefahaman yang baik kepada you all, dan kalau ada exam question relate this topic you boleh jawab dengan baik. Okay, so jumpa lagi. You all rakam nanti bagi saya apa yang you all rakam, kalau you all boleh edit. Yang break-break tu you edit lah. Okay, so ada apa-apa nak tanya sebelum kita bersurai? Tak ada lah madam. Tak ada. Tak ada. Dah habis tanya. Mustaqim pun tak ada. Sofia Balkis pun tak ada dah ya? Tak ada. Okay, kalau tak ada kita end untuk hari ini. Jumpa lagi. Siapkan assignment elok-elok. Okay, buat banyak kebaikan. Niat sesuatu yang baik setiap apa yang kita buat. Saya sayang masa depan you all. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take care. Bye. Waalaikumsalam. Thank you, madam. Bye. Welcome. Okay,